Saudara, di Sarawak, antara fokus hari ini, RM5.1 juta diperuntukkan disalurkan kerajaan negeri bagi pengagihan bantuan bekalan makanan di bahagian Sibu. Jadi untuk perinciannya, langsung dari studio RTM Kuching, kita terus saja bersama Vanessa. Silakan Vanessa. Terima kasih Miza, salam hormat dan salam sejahtera. Sejumlah RM5.1 juta peruntukan disalurkan kerajaan negeri bagi pengagihan bantuan bekalan makanan di bahagian Sibu. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, susulan dengan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di bahagian Sibu, Jawatankuasa Kecil telah merangka strategi bagi menyelaras pengagihan bekalan makanan kepada penduduk yang terjejas. Jelas Dato' Amar Awang Tengah, PKP yang sedang dilaksanakan di bahagian Sibu selama 2 minggu bermula 16 Januari hingga 29 Januari ini merangkumi 3 daerah iaitu Sibu, Selangau dan Kenawit serta 11 kawasan Dewan Undangan Negeri yang terjejas. Kerajaan negeri telah pun memutuskan untuk memberi bantuan makanan kepada mereka yang terlibat, yang terjejas disebabkan oleh pelaksanaan MCO di kawasan ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media pada Majlis Penyerahan Bantuan Makanan yang dirasmikan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Pengagihan makanan dan barangan keperluan asas dilakukan dengan kerjasama agensi berkaitan. Ujian saringan calitan COVID-19 yang diadakan di kawasan penempatan Sungai Pelan Bintulu yang dijalankan semalam akan disambung pada Jumaat dan Sabtu ini. Ahli Parlimen Bintulu Datuk Seri Tiong King Sing memaklumkan ujian yang dijalankan di Balai Raya Kemas Sungai Pelan telah mendapat sambutan menggalakkan daripada penduduk setempat. Macam mana? Kita akan sambung lagi Friday and Saturday. Saya minta ramai orang keluarlah. Kasih for the prevention, kita punya help sendiri ada terlibat atau tidak dalam ini pandemik COVID ini. Beliau turut memaklumkan perlu penambahan segera makmal ujian COVID-19 di Bintulu bagi menampung keperluan semasa. Datuk Seri Tiong mencadangkan sebuah makmal dibangunkan di Klinik Kesihatan bahagian Bintulu pertambahan kepada makmal sedia ada yang terdapat di Hospital Bintulu. Beliau berkata demikian semasa sidang media di Bintulu. Sesi persekolahan bagi tahun 2021 membabitkan pelajar akan menduduki peperiksaan awam bermula hari ini selepas ditutup sejak 9 November tahun lalu dan diikuti dengan cuti sekolah akhir tahun. Tinjauan RTM ke beberapa buah sekolah di sekitar Kuching pagi tadi mendapati pembukaan sekolah berjalan lancar dan pengoperasian adalah mengikut prosedur operasi standard SOP yang ketat. Pemeriksaan suhu badan pelajar dan kaki tangan diambil di pintu pagar sekolah selain terdapat sekolah yang menyediakan kios mencuci tangan yang menempatkan sinki, paip air dan sabun di laluan masuk sekolah. Kementerian Pendidikan dalam kenyataan media pada 16 Januari lepas memaklumkan hanya pelajar yang akan menduduki peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia, CJ Tinggi Persekolahan Malaysia, CJ Tinggi Agama Malaysia dan Diploma Vokasional Malaysia tahun 2020 serta peperiksaan antarabangsa yang setara mengikuti sesi persekolahan secara bersemuka mulai hari ini, manakala murid atau pelajar lain melalui kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah mengikut kesesuaian. Banjir di Sarawak pulih sepenuhnya selepas dimaklumkan Pusat Pemindahan Sementara PPS di Sekolah Kebangsaan Tanah Putih di daerah Serian iaitu PPS terakhir ditutup pada pukul 2 petang tadi. PPS SK Tanah Putih sebelum ini menempatkan seramai 309 penduduk terjejas melibatkan 93 keluarga di daerah tersebut sejak Khamis minggu lepas.
Laporan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN memaklumkan seramai 4,781 penduduk terjejas banjir daripada 1,273 keluarga dipindahkan ke 59 buah PPS di 6 buah daerah iaitu daerah Kuching, Baut, Semarahan, Simunjan, Serian dan Miri. JPBN turut memaklumkan PPS pertama dibuka sejak banjir melanda negeri ini ialah pada 12 Januari lalu iaitu PPS Dewan Kampung Betong Kenawit Serian yang telah menempatkan 21 penduduk terjejas daripada 6 keluarga. Perasaan gelisah dan berserah pastinya bercampur baur setiap kali memikirkan untuk membuat pembayaran pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN khususnya ketika pandemik COVID-19 dan juga bencana banjir di Sarawak. Walaupun ia satu tanggungjawab yang wajib dilaksanakan, sedikit sebanyak lanjutan moratorium pembayaran PTPTN sehingga Mac depan yang diumumkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pastinya memberi kelegaan kepada golongan muda lepasan universiti. Bagi peminjam PTPTN pula yang terjejas akibat wabak COVID-19 dan bencana banjir, mereka boleh memohon moratorium bayaran balik pinjaman PTPTN selama 3 bulan. Permohonan penangguhan boleh dibuat sehingga 31 Mac. Rata-rata golongan muda yang ditemui menyifatkan ia satu langkah terbaik meringankan beban mereka dalam berdepan situasi ekonomi yang mencabar kini. Saya berterima kasih kepada kerajaan terutama PM kita lah untuk memberi sedikit ruang untuk extend perkara ini ke seterusnya lah, untuk memberi sedikit masa kepada yang ada hutang kepada PTN untuk membayarnya, melangsaikan hutang. Bagi kami orang pekerja yang sit bekerja dapat membantu family yang sit bekerja, at leastnya sit besar, at least adalah yang membantu ya. Ya baguslah untuk pembayar macam kami, sebab time macam tu PKP yang kami orang memerlukan duit, sangat memerlukan duit. Usaha kerajaan tersebut adalah baiklah bagi golongan yang lepasan universiti, sebab tidak semua yang keluar universiti dapat kerja lah, ada yang tidak mendapat kerja langsung. Jadi usaha kerajaan ini dapat membantu meringankan beban mereka lah, dan mereka tidak perlu fikir banyak untuk membayar PTPTN tersebut. Sebelum ini, kerajaan telah menangguhkan bayaran balik pinjaman PTPTN mulai 19 Mac hingga 31 Disember 2020 kepada semua peminjam PTPTN berikutan pandemik COVID-19 yang melanda negara. Sekian dahulu perkembangan berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali ke Angkasa Puri bersama Miza. Silakan. Baik, terima kasih.